Alhamdulillah, sedikit mereka sama-sama kita mengucapkan syukur setinggi-tinggi kepada Allah SWT di atas izinannya. Sekarang ini yang dapat kita berkumpul sekali lagi dan beriktikaf dalam masjid ini untuk kita meneruskan tradisi ilmu. Pada malam ini insyaAllah kita akan mendengar ceramah dan kuliah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar, insyaAllah. Baik, sebelum itu tuan-tuan, saya ingin mengumumkan tentang program masjid berkaitan tentang daurah kita Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Nazrul Nasir. Ada 5 tarikh di sini, bermula besok 6 hari bulan, 7 hari bulan, kemudian minggu depan 14 hari bulan, 20 hari bulan dan 21 hari bulan. Itu jam 9 pagi insyaAllah sampai 9 pagi mulai besok 6 hari bulan insyaAllah. Jadi harap tuan-tuan dapat hadir dan kita jemputlah rakan-rakan kita, jiran-jiran tetangga insyaAllah. Tuan-tuan dan puan yang Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita berkesempatan sekali lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar. Sebelum tu seperti biasa, Ustaz Wadi ini dia lazimnya 2 bulan sekali lah dia akan datang ke masjid kita. Dan hajat beliau juga, tak semua masjid beliau berhajat untuk membuat sumbangan khususnya kepada mahad tahfiz beliau. Jadi dia memilih salah sebuah masjid, iaitu masjid kita. Jadi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menginfakkan ataupun buat jariah sumbangan kepada mahad beliau insyaAllah pada malam ni. Jadi tabung pada di belakang tu sudah muslimat ada, sudah muslimin pada. Masuklah mana-mana tabung pun insyaAllah kita akan serah pada malam ni pada Fadhil Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang kita berikan kepada Fadhil Ustaz pada malam ni ialah keagungan mukjizat baginda Nabi SAW. Kita baru saja melepasi bulan sambutan Maulid Rasul. Kita dah masuk awal Rabiul Akhir. Jadi roh semangat menyambut kegembiraan sambutan Maulid Rasul tadi berterusan insyaAllah. Di malam ni kita dengar antara kelebihan yang Allah berikan kepada baginda junjungan Nabi SAW tentang mukjizat apa yang ada pada baginda insyaAllah. Jadi untuk meneruskan pembahasan dan kuliah pada malam ini, saya dengan Ustaz Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar untuk menyampaikan kuliah beliau. Tafadhal Al-Jura. Tak jalan. Oh, tarik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kamu sekali yang belum niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Setiap rasul dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di samping risalah yang dibawa untuk disebarkan, para rasul juga dibekalkan dengan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat ialah satu benda yang luar dari adat, benda yang luar biasa, khariqatun lil'adah, yang menyalahi hukum akal, dan benda itu diberikan kepada para rasul dan juga para nabi sebagai salah satu yang menyokong nabi-nabi dan rasul ni. Bila dia nak mengaku kepada umat dia, aku ni utusan Allah, kemudian rasul-rasul akan ajak umat zaman masing-masing bahawasanya tak boleh sembah selain Allah, cara beribadat macam ni, nak berkeluar zakat macam ni, diharamkan riba, cara nak puasa macam ni, cara nak. Di samping risalah yang dibawa, hukum hakam yang dibawa, akidah yang diajarkan oleh rasul, kadangkala para rasul ini dicabar. Bila dicabar,
dah kata wakil ataupun utusan Allah yang Allah pilih, apa bukti dia? Maka ketika itulah para rasul ni diberikan mukjizat sebagai bantuan, sebagai salah satu tanda bahawa itu adalah Rasulullah. Salah satu tanda. Benda luar biasa juga boleh terjadi kepada manusia biasa. Dalam kitab Tauhid disebutkan, kalau benda luar biasa yang menyalahi hukum akal, seperti api tidak membakar, canggah tak dengan hukum akal? Bercanggah. Maka benda-benda yang bercanggah dengan hukum akal ini, yang luar biasa ini, juga terjadi kepada manusia biasa. Ketika tu dia tidak dinamakan mukjizat. Kalau benda luar biasa berlaku kepada rasul, nama dia mukjizat. Kalau benda luar biasa berlaku kepada orang soleh, nama dia karamah. Kalau benda luar biasa berlaku kepada orang jahat, orang fasik, nama dia istidraj. Dan kalau benda luar biasa itu terjadi kepada bakal rasul, tak jadi nabi lagi, maka dia dinamakan irhas. Irhas. Malam ni kita nak tengok seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi dia syarah Sahih Muslim. Dalam muqaddimah syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata, para ulama menyebutkan lebih daripada 1200 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerja rumah yang pertama malam ni ialah balik lagi pakai ambil sebelum baca surat abang lah. Sebelum buka Facebook, sebelum buka TV, sebelum goreng bihun ke apakah, ambil kertas A4 satu, ambil pen, tulis banyak mana mukjizat Nabi yang kita tahu. Sebab saya tak sebut semua, 1200. Tuan-tuan nak tunggu kah 2 bulan? Punya banyak. Dengan sebab itu sebahagian ulama kata Rasulullah menghimpunkan mukjizat seluruh Nabi dan Rasul. Nabi dia himpun mukjizat semua Nabi dan Rasul pada zaman tu yang disaksikan oleh para sahabat. Kita kata seronoklah sahabat, ustaz, boleh tengok semua mukjizat. Jawapan dia, tidak semua sahabat melihat semua mukjizat Rasulullah. Sebab kadang-kadang mukjizat itu berlaku di antara Nabi dan seorang sahabat je yang melihat perkara tu. Contohnya Nabi berjalan dengan seorang sahabat yang bernama Ya'la ibn Murrah. 3 benda luar biasa yang disaksikan oleh Ya'la ibn Murrah radhiyallahu anhu tidak disaksikan oleh sahabat-sahabat lain. Sahabat lain tak tengok. Itu satu. Maksudnya bukan semua sahabat melihat 1200 mukjizat tu, sebahagian saja yang melihat. Kemudian yang kedua, di antara 1000 hingga 1200 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nombor 1 yang paling besar sekali di antara 1000 tu, mukjizat itu berterusan sampailah malam ni, boleh dilihat, dibaca, didengar, dihayati dan diselami isi kandungannya. Mukjizat itu adalah Al-Quranul Karim. Quran. Satu mukjizat Nabi paling besar. Dan itulah mukjizat Nabi yang boleh disaksikan oleh umat Rasulullah daripada 1400 tahun yang lalu sampai malam ni kita boleh tengok. Akan tetapi sedikit sangat di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat manfaat dan mengambil manfaat daripada mukjizat teragung itu. Tak ramai orang dapat.
Nabi kata iqra'ul Quran, baca Quran banyak-banyak. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di padang mahsyar menjadi pensyafaat dan penyelamat kepada orang yang banyak membacanya, menghayatinya, mentadabburinya. Nabi tak syarat hafal Quran, sebab tak semua orang mampu menghafal Quran. Tak semua orang. Dalam masjid ni berapa peratus hafal Quran? 10% sampai tak yang hafal 30 juzuk? Tak sampai 10%. Kalau ada 20 orang pula, cuba main di depan, siapa hak ingat 30 juzuk main lah ni? Tu satu lagi penyakit tu, penyakit mak tahfiz. Daripada Perlis sampai ke Sarawak, nak cari satu mak tahfiz yang buat keluar graduan hafiz, setiap kali buat keluar 30 juzuk ingat. Payah. Mak tahfiz mesti ke arah tu. Mesti ke arah tu. Nabi tak syarat untuk hafal Quran, supaya Al-Quran itu di padang mahsyar sampai kepada satu peringkat Quran itu akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, bahawasanya aku akan menyelamatkan tuan yang telah membaca aku sepanjang hidupnya di atas muka bumi dulu, sehinggalah tuan itu selamat, barulah berakhir tugas Al-Quran yang dibaca itu. Kan Nabi beritahu, apabila kalian dipanggil di hadapan Allah, fa innahu laysa bainaka wa bainallahi turjuman, ketahuilah sesungguhnya ketika itu tidak ada lagi perantara di antara kamu dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena cakap sendiri. Kena cakap sendiri, tak ada peguam dah, uruslah sendiri. Tiba-tiba mereka yang kehidupan mereka dengan Al-Quran, siang dan malam mereka dengan Al-Quran, kalau tinggal Quran sehari pun rindu boleh pegang Quran, seperti mana jumpa anak yang 10 tahun telah hilang dari pandangan penglihatan dia. Makin tak baca, jumpa hari ni pegang saja, tak di dada ni, lama seronok. Orang yang hidup dengan Quran, mukjizat terbesar Nabi. Quran ini bila dia dipanggil oleh Allah untuk ditimbang amalannya, maka akan datang 2 surah yang menjadi peguam belanya di padang mahsyar. Surah itu adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kedua-dua surah itu akan berhujjah di hadapan Allah, sehinggalah tuannya diampunkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar ada Quran tuan. Nabi Adam tak berani cakap di padang mahsyar. Nabi Adam, bukan Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak berani cakap di padang mahsyar, nafsi, nafsi, diriku, diri aku. Pi kat orang lain minta syafaat, pi kat orang lain. Siapa yang berani dan berhak bagi syafaat di mahsyar? Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Quran dengan banyak. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran ni saja dia akan mai di depan dengan bentuk yang kita boleh nampak, bukan dia mai suara saja, dia mai Quran ni. Mai duduk depan kita, seronok tak waktu tuan-tuan? Allah. Waktu tu tak perlu bercakap di hadapan Allah. Hak 2 surah ni, tolong 2 surah ini Nabi sebut taqdumuhu suratul Baqarah wa Al Imran. Depa duduk depan sekali 2 surah ni. Inilah mukjizat Nabi yang paling besar. Yang mukjizat ini, Al-Quran ini valid daripada 1400 tahun yang lalu sampai bila-bila.
Sebab selepas Rasulullah sudah tidak ada lagi Nabi dan juga Rasul. Itu Quran yang pertama. Kemudian kenapa para ulama sebut kebanyakan orang kata mukjizat yang didatangkan kepada rasul-rasul yang lain dihimpunkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Musa, Nabi Musa, satu orang yang kuat. Semua rasul ni gagah. Tak ada rasul yang orang kata yang tidak cergas lah. Cara semua rasul gagah. Fizikal ni, fizikal. Maka satu hari Nabi Musa dia keluar, kemudian ada dua orang duk berkelahi. Seorang Qibti, seorang Bani Israel. Qibti ni apa nama ni, kaum Fir'aun lah. Qibti ni kaum Fir'aun lah. Fir'aun Qibti. Dua orang ni, satu daripada kaum Fir'aun, satu lagi Bani Israel. Bila dua-dua orang duk bergaduh ni, bukan main teruk, berdaun teruk, bukan main lawan dam, tuan-tuan, no? Tumbuk. Bila bertumbuk ni, Nabi Musa lalu kot jauh. Hak Bani Israel ni, kaum Nabi Musa ni, satu kaum, satu bangsa. Senang, satu bangsa dengan Nabi Musa. Dia panggil, wahai Musa, hang tengok saja kah? Ni kami duduk tumbuk ada orang ni. Nabi Musa pun pergi dekat. Dia tampak hak Qibti tadi ni. Mati hak Qibti tu. Tampak je, tak ada berkulak buah apa pun. Kan? Bukan buah lipat ke, buah siku ke, buah pelengkit. Baru tampak lah. Golek-golek mati. Qibti. Baru ni saya pergi Mesir. Itu cerita Jepun, no? Mesir sejam setengah pula. Bangsa Qibti ni, tuan-tuan, bangsa Fir'aun ni, orang dia halus-halus je. Dia besar bangsa Melayu je. Dia bukan macam bangsa Arab. Nak tengok fakta ni, kena pergi muzium dia lah tengok. 3 jam tak habis lagi. Punya maju zaman tu. Masuk cerita tu pula dah. Nak sebut tak saat ni, no? Tak payah. Hantar tajuk lain nanti. Tapi ajaib lah, benda yang sangat ajaib. Jadi Nabi Musa ni gagah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia tak bunuh orang, kecuali dalam perang Uhud. Waktu Nabi cedera parah, sahabat bawa Nabi, usung Nabi. Ada satu orang, nama dia apa nama dia? Ligan Nabi SAW dekat dengan Nabi. Ubay. Ubay apa hak Nabi bunuh ni? Saya tak ingat. Bila Nabi cedera parah dalam perang Uhud, cedera parah, terkoyak kepala ni, terbelah, terkoyak, darah turun sampai ke kaki, pipi berlubang, terbenam besi ni, lubang kanan kiri, luka penuh badan Nabi. Orang pun bawa. Satu orang dia sempat kejar Nabi dan dekat. Bila dia mai ke Nabi, dekat dengan Nabi SAW, maka Nabi pun ambil tombak. Nabi tak pergi sahabat serang dia. Nabi ambil tombak dan dicucukkan pada orang ni. Akhirnya dia pun pergi, dengan luka itu dia mati. Dan dia adalah satu-satunya yang dibunuh oleh Rasulullah SAW. Satu hari Nabi dengan
seorang dipanggil, istilah zaman kita apa dia, seorang Arab Quraisy, nama dia Rukanah. Nama Rukanah. Dia ni tidak pernah dikalahkan. Maka Nabi pergi kat dia, kira pahlawan nombor 1 Mekah, pahlawan nombor 1 kota Mekah, yang tidak pernah ditumbangkan. Maka Nabi kata, wahai Rukanah, aku Rasulullah, masuklah Islam. Maka Rukanah pun kata kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dia kata, wahai Muhammad, kalau kamu boleh kalahkan aku masuk Islam. Jom kita lawan, sparring. Ni sparring ni, betul-betul ni, bukan lawan tangan. Rukanah ini terkenal di kota Mekah. Dia kata, wahai Muhammad, kalau hang boleh kalahkan aku masuk Islam, dan aku bagi 100 ekor kambing. Tuan-tuan, Nabi setuju tak? Nabi kata ya. Nabi setuju. Nabi ni seronok berlawan ke? Tak. Yang Nabi nak ialah keislaman Rukanah. Nabi nak keislaman dia. Nak abang kata gagah Rasulullah, dan Nabi menghimpunkan mukjizat-mukjizat, kelebihan-kelebihan Rasul-Rasul lain. Rukanah pun buat main 100 ekor kambing, bukan unta, 100 ekor kambing, kemudian sparring dengan Nabi SAW, lawan. Saya tak tahulah lawan gaya sumo ke, gaya silat ke, gaya muay ke, Allahuakbar, tapi lawan. Dalam pusingan pertama, Nabi jatuhkan Rukanah, kemudian diserahkan 100 ekor kambing. Dia kata, wahai Muhammad, hak tadi tak kira. Biasalah, dia malu lah ni, macam-macam lah. Saya tambah sikit, mungkin dia kata hak tadi tak ada keluar buah lagi, tu yang hang menang. Hang boleh kalahkan aku sekali lagi, aku masuk Islam, dan aku bagi 100 lagi ekor kambing. Nabi kata boleh. Rasulullah satu orang yang fizikal pun Nabi jaga. Bukan kata Nabi ni duduk dalam masjid, naik kuda pun tak apa pandai, tapi dia Rasul. Tak. Hak pertempuran ni pun Nabi pandai. Maka lawan kali kedua, Rukanah dijatuhkan. Dia minta kali ketiga, dia kata boleh sekali lagi wahai Muhammad, aku bagi 100 lagi ekor kambing, dan aku masuk Islam. Akhirnya kali ketiga, pusingan ketiga, berlawan lagi dengan Nabi, dan Rukanah dijatuhkan untuk kali yang ketiga. Kata Rukanah, wahai Muhammad, tidak ada seorang penduduk Mekah pun yang pernah menjatuhkan aku ke atas bumi. Tanah lah, al-ard. Orang Arab disebut al-ard, dia tak sebut turab. Wahai Muhammad, selama aku hidup, tak ada seorang lagi yang bila sparring macam ni, berlawan macam ni, yang boleh menjatuhkan aku. Dan aku yakin ketika kamu mengalahkan aku sebanyak 3 kali berturut-turut, itu adalah petanda bahawa kamu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk Islam. Dan Nabi mengembalikan 300 ekor kambing itu kepada Sayyiduna Rukanah. Sebab niat Nabi bukan untuk kekayaan. Nabi nak hamba Allah tu menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hak tu je. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni terkenal lah, antara rasul yang saya sendirilah secara peribadi tak sabar-sabar lah, antara rasul selain daripada Rasulullah lah, tak sabar untuk kita jumpa dia. Sebab bila baca cerita dia ni, dia punya pemerintahan dia barat sampai ke timur. Dan bila dia nak bergerak satu tempat ke satu tempat, yang akan menggerakkan dia ialah kenderaan dia yang bernama angin. Angin.
gerak. Pekerja-pekerja dia terdiri daripada manusia dan jin. Bukan seekor tuan, jin. Kalau jumpa jin hak lama-lama tu, hak tak jenis tak mati tu, hidup zaman Nabi Sulaiman. Tuan pernah jumpa ke? Oh, yang tu dahsyat. Saya duk ikut kawan-kawan duk berubat banyak, tapi tak ada lagi. Hak sampai hak zaman Nabi Sulaiman tu, teringin enggak jumpa, boleh tanya. Kan? Subhanallah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Sulaiman ni, Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah aku. Tawadhu'. Subhanallah. Kaya lah tuan-tuan, tak usah tanyalah. Kaya tak kaya Nabi Sulaiman, jangan tanyalah. Ratusan isterinya. Syariat zaman tu membenarkan untuk Nabi Sulaiman berkahwin ratusan orang. Cuma dia pernah melakukan satu kesalahan kecil. Dia kata, aku akan tawaf rumah ke semua isteriku pada malam ni juga, satu malam, 100 orang isteri, supaya hasil daripada itu akan lahir 100 orang pejuang, pejihad pada jalan Allah. Dia tak sebut apa? InsyaAllah. Hadis sahih Nabi SAW yang cerita. Akhirnya malam itu Nabi Sulaiman tawaf semua rumah isteri dia. Tetapi Allah nak ajak, tidak seorang pun daripada isterinya yang mengandungkan anak selepas itu, kecuali satu, itu pun sedikit kecacatan pada bayi itu. InsyaAllah. Sebut kataan tuan-tuan, kataan insyaAllah. Walaupun benda duduk depan kita dah, sekali aku nak bawa kereta tu, insyaAllah. Duduk depan dah, sebut insyaAllah. Maka Nabi SAW, antara kisah Nabi dengan alam jin ni, yang pertama, Nabi berdakwah ke alam jin. Masuk. Kerana para rasul juga dihantar kepada manusia dan jin. Maka Nabi berdakwah masuk pi ke alam jin. Tuan-tuan bayang, bukan terserempak dengan seekor jin, tuan-tuan. Masuk berdakwah dalam alam jin. Kalau terserempak pun demam, kalau pi masuk, semualah keluarga dia, JKK duduk dalam tu imam, pengetua sekolah jin, alam jin. Jin alam macam kita, bukan jin ni, bukan dia hari-hari makan minum je. Dia ada ibadat, dia ada solat, dia ada masyarakat dia ada binatang ternak dia kehidupan. Maka Nabi pernah satu malam, Nabi pergi satu tempat, seorang sahabat ikut, Nabi tak bagi. Dia sahabat tu ikut Nabi sampai satu tempat, Nabi buat bulatan kat dia. Jangan keluar daripada bulatan ni sehinggalah aku kembali. Nabi pergi dalam gelap, bunyi kuat, hadis sahih. Nabi pun masuk, kata sahabat tu, Nabi pun menghilang. Tuan-tuan, alam jin pergi masuk tu. Subhanallah. Kuat lah. Memang kuat. Lepas tu Nabi keluar, Nabi sebut kepada sahabat ni, aku berdakwah ke alam mereka. Pergi berdakwah. Bila mana saat Nabi semayang pada satu hari, semayang dalam dalam masjid, seekor ifrit mai kacau. Siapa yang mahir perubatan Islam, jin biasa dengan ifrit ni beza banyak. Ifrit ni dia menteri jin. Maka dia punya power dia lebih, kemampuan dia lebih. Dan ifrit ni sebelum kelahiran Rasulullah, mereka adalah jin-jin yang boleh terbang sampai ke langit, mendengar perbualan, perbincangan, pengagihan tugas para malaikat. Sebelum kelahiran Rasulullah, ifrit ni jin-jin yang memang kuat lah, kuat dan sangat berkemampuan. Ifrit ni lah yang cakap
keturunan, bukan keturunan, jenis jin ifrit ni lah yang bercakap depan Nabi Sulaiman bahawa dia nak pindahkan singgah sana Balqis daripada Yaman pergi ke Palestin tu. Yaman nak pergi ke Palestin, nak ambil singgah sana yang besar tu. Dalam tempoh Nabi Sulaiman berdiri kemudian duduk 3 saat. Oi, tak semua jin boleh buat, tuan. Geng-geng ifrit je yang boleh selam sampai ke dasar lautan yang dalam. Ni geng ifrit yang buat bangunan-bangunan mewah yang tinggi, mewah, tinggi dan canggih pada zaman Sayyidina Nabi Sulaiman. Geng ifrit. Satu ifrit ni dia main kacau Nabi dalam solat, main nak suruh Nabi berhenti semayang. Nabi sudah semayang, Nabi cekak dia. Dia ni Nabi cekak leher dia. Hadis ni sahih. Nabi cekak dia tangan ni kat leher dia, sehingga kan Nabi kata, aku merasakan kesejukan lidahnya di tangan aku. Terjelan lah Nabi cekak lah. Oh, amboi kacau orang semayang. Macam tu lah, tu saya tambah nak pergi sedap kan. Habis semayang Nabi cekak dia buat macam tu. Kata Nabi, laqad hamtu an arbitahu fi sariyatin min sawari al-masjid. Aku berasa saat lagi aku nak pergi ambil tali, nak ikat dia. Mukjizat lah. Bukan ikat macam kita duk buat ikat perubatan ni, ikat tak nampak apa pun. Ikat Nabi ni, ambil tali zahir ni. Mukjizat Rasulullah, Nabi boleh zahirkan bentuk jin tu jadi fizikal yang boleh disentuh. Nabi nak pergi ambil tali, Nabi kata aku nak ikat dia supaya subuh esok, maksudnya malam tu lah dia kacau. Subuh esok semua orang boleh tengok dia. Hak ni lah duk kacau hampa ni. Hak lah semayang duk suruh balik awal. Hak ni lah duk kacau hampa ni. Nabi kata nak ikat, tapi Nabi kata aku teringat bahawasanya Sulaiman alaihissalam saudaraku. Para Nabi ni dianggap semua Rasul ni saudara-saudara. Dia kata aku pernah aku teringat doa daripada saudaraku Sulaiman ibn Dawud alaihissalam, Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Nabi Sulaiman pernah doa dulu waktu dia hidup, ya Allah ampunkanlah aku, wahabli mulkan, dan anugerahkanlah kepada aku ya Allah sebuah kerajaan, la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak diperolehi oleh seorang pun selepas daripada aku. Nabi Sulaiman dia punya kerajaan dia timur sampai barat menguasai jin dan manusia. Maka Nabi bila dengar doa Nabi Sulaiman ni, Nabi tawaduk dengan doa ni. Padahal kata para ulama, memang itulah kelebihan yang juga diperolehi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tak? Sepatutnya, bukan sepatutnya, maksudnya kalaulah Nabi dia nak pilih keputusan untuk menzahirkan fizikal jin tadi supaya boleh dilihat, dia ikat, dia boleh buat benda tu. Tapi sebab nak hormat dengan doa Nabi Sulaiman, Allahu Akbar, macam tu, nak hormat dengan doa tu, dia kata teringat doa tu, maka dia pun lepaskan ifrit tadi. Punya tawaduk Nabi SAW, maka Nabi pun lepaskan ifrit tadi. Nabi Daud alaihissalam, ayah Nabi Sulaiman, panglima perang juga Nabi Daud ni, dan dia boleh melembutkan besi dan menempa besi, membentuk dengan tangannya untuk dibuat perisai dan baju-baju besi. Waktu perang Khandaq, sahabat dibahagikan untuk korek lebih kurang 6 meter, tak silap saya, berapa kaki tau. Sahabat Nabi bahagilah, satu kumpulan sahabat bahagi sekumpulan nak korek parit besar tu. Sampai satu kumpulan daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum sampai kepada satu batu besar.
Semua orang ketuk batu tu. Tak jadi apa. Batu solid ni. Pi ambil cangkui, pi ambil semua bokmai lah, alat-alat. Tak jadi apa batu tu. Batu besar ni kalau tak dihancurkan, maka orang boleh lintas. Sebab parit gergasi yang dikorek pada perang Khandaq tu, parit itu sangat dalam dan sangat lebar. Sangat dalam dan sangat lebar. Kalau batu tu tidak dipecahkan, orang boleh lintas. Akhirnya panggil Nabi SAW. Nabi pun mai. Nabi minta alat yang sama yang digunakan oleh para sahabat. Kemudian Nabi sendiri, dia pun angkat jubah dia sikit, ikat. Pakai jubah, Nabi pun angkat ikat. Dalam pakai seluar lah, no? Lain dia angkat. Bila angkat jubah tu, sahabat nampak dua ketul batu yang digantung di perut Nabi SAW. Nampak. Tapi sahabat tak kata apa lah, semua pakat nampak. Ada sahabat yang tak sampai di tahap ikat batu, dan ada sahabat dah sampai tahap mengikat seketul batu. Yang itulah yang paling teruk sekali kelaparan para sahabat dalam peperangan Khandaq. Rupanya dalam keadaan sahabat dah ikat seketul, Nabi dah dua. Tapi Nabi dia tak abang. Dia kata, aku ni memang pemimpin yang berjiwa rakyat. Sepatutnya semua kena pakat mai, takat gambar. Buat masuk dalam tiga tengok ni. Nabi dia tak cakap, dia tak heboh kat orang. Tetapi bila Nabi tak heboh, sahabat nampak, yang tu lebih membuatkan sahabat lebih hormat dengan Nabi SAW. Tak ngadu. Sahabat tengok, bila Nabi angkat tu, nampak. Lalu Nabi pun mengangkat alatan yang sama yang digunakan oleh sahabat. Allahu Akbar, sambil takbir. Pecah batu tadi. Allahu Akbar, pecah batu tadi. Allahu Akbar. Bertaburan batu tadi, bertukar menjadi pasir-pasir halus sampai hancur. Hak kerah tadi ni. Kerah tadi ni. Mam 3 kali. Bila Jabir dia nampak Nabi sampai ikat dua ketul batu, nak bagi kuat ikatan tali tadi supaya tak masuk angin, sakit perut sebab tak makan banyak hari dah, makanan tak ada. Tu yang buah batu tu nak bagi kuat ikatan tu, bagi berat. Dia pun balik rumah, mukjizat makanan yang sedikit cukup untuk orang ramai. Makanan 10 orang cukup untuk 1000 orang. Itu mukjizat Nabi zaman Rasulullah lah. Jabir pun balik tanya isteri dia, kita ada apa? Isteri dia kata ada tepung sikit, ada kambing tapi kecil je. Boleh nak panggil Nabi. Nabi tak abang kata ni, tak ada siapa-siapa buat kenuri ke malam ni, tak ada siapa panggil ke ni Rasul ni. Nabi dia tak pernah pelawar diri dia mulia, dia tak pernah pelawar diri dia Rasul, dia tak pernah pelawar. Takkan tak ada siapa nak panggil pi ni Rasul ni. Subhanallah, sekali tak nak sebut. Tetapi yang ada di keliling Nabi itu adalah manusia-manusia yang faham kelas pertama. Bila tengok Jabir lari kata, boleh saya kita panggil Nabi. Yang duk korek ada 3,000 orang tentera. Isteri dia pesan, panggil sekali bukan keluar nah, pergi bisik kat Nabi, makanan sikit nah. Jabir pun pi betul-betul telinga Nabi, ya Rasulullah ada makanan sikit. Nabi tanya banyak mana? Ada tepung sekian-sekian, kami nak bakar sekali. Lepas tu ada kambing sekok tapi kecil ya Rasulullah. Bangunlah ya Rasulullah bersama 2-3 orang. Jabir sebut noh, hak lain kira tak dapat kad tau. Jabir kata, qum ya Rasulullah, bangun bersama dengan beberapa orang. Nabi pun bangun. Nabi kata, wahai semua tentera Khandaq, Jabir buat kenuri. Nabi kali belah ni, Jabir tak ada dah, lari dah balik rumah. Dia panggil bini dia, wahai Ummu Fulan, wahai Ummu Fulan. Kenapa? Aku dah bisik betul telinga Nabi. Nabi mangkit, Nabi buat pengumuman, panggil semua mai, satgi semua akan sampai.
Isteri dia kata, bagi tahu tak kat Rasulullah makanan banyak mana? Jabir kata, bagi tahu. Sesungguhnya pesuruh Allah itu lebih mengetahui dengan tindakan yang dia buat. Selalu yang kalut siapa? Orang perempuan lah. Kali ni kalut ni Jabir pula. Dia terbalik sikit. Selalu orang perempuan lah. Jadi Nabi mat lepas pada tu sikit, buat kerja apa semua sikit, berhabis lah, Nabi pun sampai. Macam tu lah. Nabi pun masuk. Nabi pesan, kata kat Jabir, jangan ubah periuk tu daripada tempat dia dimasak, dan jangan ubah kedudukan roti-roti tu, biar tentu. Aku sendiri yang bagi. Akhirnya dipanggil para sahabat, seorang demi seorang, demi seorang, demi seorang. Tangan Nabi sedang dimasukkan ke dalam periuk tadi. Dia buat keluar roti, buat keluar kuah. Keluar roti, buat keluar kuah. Keluar roti, buat keluar kambing. Buat keluar roti, keluar kambing. Kata Jabir, sehinggalah keseluruhan tentera itu makan. Dan sesungguhnya makanan itu tidaklah ditambah daripada bumi, tetapi makanan itu ditambah dari atas sana. Semua makan. Baru Nabi pelawar Jabir, baru Nabi pelawar isteri dia, baru Rasulullah makan. Kita siapa dulu? VIP dululah. Kalau malam ni saya dululah. Pelik no. Rasulullah. Bila Abu Hurairah ni dia ketua kepada Ahlu Suffah, mereka-mereka yang datang ke Madinah untuk menuntut ilmu dan bersama dengan Rasulullah, betul-betul untuk tuntut ilmu dengan hadis Nabi, tafaqquh fid din. Grup ni mai duduk Madinah, dia tak ada keluarga apa, Nabi bagi satu ruang dalam Masjid Nabawi, dia duduk di anjung tu, nama mereka Ahlu Suffah. Ketua kepada Ahlu Suffah, yang duk urus semua Ahlu Suffah ni apa, kalau ada tahlil ke apa yang bawa, contoh lah ni, maka Abu Hurairah lah akan sampaikan pada semua. Kata Abu Hurairah, aku pernah berguling-guling di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi kerana terlalu kelaparan, dan semua orang yang melihat aku menyangkakan aku telah pun gila. Lapar, guling. Grup ni Nabi khaskan untuk menuntut ilmu. Sebab tu Abu Hurairah manusia yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi di kalangan 140,000 orang sahabat Nabi SAW. Dia paling banyak. Memang Nabi khas grup ni. Memang kena ada grup ni, tuan, grup ni. Grup ngaji ni. Bukan dia tak cari kerja sebab malas. Memang sebab Nabi khususkan mereka ini untuk mendalami ilmu agama, untuk menghafal hadis Nabi, dan kadang-kala mereka dikecualikan daripada jihad, kadang-kala. Kalau pergi semua juga, habislah apa hadis. Maka Nabi asingkan kadang-kala grup ni. Sebab tu lepas Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, Abu Hurairah bekerja seperti orang biasa. Ada rumah, ada isteri, ada anak, ada keluarga, ada makanan, macam biasa lepas Nabi wafat. Dulu yang dia berlapak sampai berguling-guling antara mimbar dengan rumah Nabi ni, sampai orang main letak kaki dekat leher Abu Hurairah. Dia cerita, sebab orang duk kata dia gila, dia jadi macam gila tu. Bukan aku gila, kata Abu Hurairah, tetapi ketika itu aku terlalu lapar. Satu hari Abu Hurairah lapar macam tu juga, tapi tak berguling. Dia tunggu depan masjid. Dia tunggu depan masjid. Satgi kalau ada sahabat yang lalu, dia akan buat-buat tanya soalan. Bila duk jawab tu, dia akan ikut berjalan, mungkin boleh sampai masuk rumah kawan tu. Akal ni. Ni Abu Hurairah cerita. Dia cerita ni pengalaman dia. Dia yang cerita pengalaman dia. Dia kata kalau lah aku buat-buat tanya soalan, padahal dia pun alim, Abu Hurairah. Satgi kalau sahabat tu jawab sampai depan pintu, kot dia kata, masuk lu. Aku tak mau tolak lah pelawaan tu, nak masuk. Paling kurang TO dengan cok kodok, lepas lah. Contoh, Abu Hurairah buat sungguh. Dia nampak Sayyidina Umar. Dia tak nak tanya soalan. Sayyidina Umar pun lalu sampai depan Masjid Nabawi. Dia kata ada satu soalan. Sambil berjalan lah. Sambil berjalan, Sayyidina Umar pun jawab habis. Ada lagi soalan? Tak ada dah.
Rumah tak sampai lagi. Maka Sayyidina Umar berkata, aku minta izin dulu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak ada sampai rumah Sayyidina Umar, patah balik main duduk depan masjid. Tangan duduk sini. Apa? Ni dia cerita ni, dia duduk apa, musing-musing lengan ni. Lalu Abu Bakar, kawan ni duduk fikir soalan apa pula. Dapat satu soalan, Abu Bakar pun lalu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, wahai Ibn Abi Quhafah, nak tanya soalan. Tanya sambil berjalan. Tanya soalan, Abu Bakar pun jawab, habis. Rumah tak sampai. Sekerat jalan juga. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Balik Abu Hurairah pergi depan masjid. Nampak Rasulullah lalu. Nabi pun lalu. Sampai depan masjid. Nabi pun bagi salam. Sifat Nabi ialah sahabat tidak pernah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memberi salam. Walaupun adab dia, hak pelajar ni kena bagi salam kat tok guru. Tetapi yang lebih besar pahala ialah orang yang memulakan salam itu. Dan salam, memberikan salam, menjawab salam boleh mengikis sifat takabur dalam hati. Itu dia punya kelebihan memberi salam ke orang. Orang Islam yang kamu kenal ataupun orang Islam yang kamu tidak kenal. Itu dia punya tata cara memberi salam. Bagi salam tuan-tuan, Allah hakih sifat takabur dalam hati. Nabi ni dengan para sahabat, sampai sahabat akan menyorok tepi tiang, duduk macam tu, tepi dinding, punya nak bagi salam, baru jenguk kepala Nabi, Assalamualaikum. Nabi bagi salam dulu. Begitulah bila jumpa sahabat, Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Abu Hurairah jawab, Waalaikumsalam. Abu Hurairah ni dia nak tanya soalan. Sebelum dia nak buat tanya soalan, sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebelum dia berlakon lah nak tanya tu, baru nak berlakon, dia baru nak tanya, Nabi kata, lapang ke? Tangan duduk macam ni. Dia kata waktu aku tanya, baru duduk jumpa Nabi, tangan duduk macam ni. Faham Rasulullah tuan-tuan. Orang lain tak faham. Kenapa Nabi faham tuan? Kerana Nabi rapat dengan semua sahabat, sehingga kan setiap sahabat Rasulullah menganggapkan diri mereka adalah yang paling disayangi oleh Rasulullah berbanding orang lain. Nabi paling sayang dia. Semua sahabat, sehingga mereka beranggapan dalam diri mereka bahawa mereka lah yang disayangi oleh Rasulullah. Sebab tu bila Abu Hurairah dia baru duk buat nak tanya soalan, Nabi kata, lapang ke? Allahu Rabbi. Nak jawab apa tuan? Lapang ya Rasulullah. Nabi kata, jom pergi rumah. Hak tu dia tunggu pun. Konok tuan. Nabi kata, jom pergi rumah. Allahu Akbar. Pergi rumah. Sampai rumah, Nabi pun masuk, panggil Abu Hurairah masuk. Dia tanya, ada apa di rumah? Tanya isteri. Satu riwayat kata ada semangkuk susu di rumah Nabi. Semangkuk, bukan sebelanga. Semangkuk. Ada riwayat kata waktu Nabi duk tunggu dengan Abu Hurairah duk sembang dalam rumah tu, orang mai betul-betul ketuk pintu, ya Rasulullah, hadiah kepada kamu semangkuk susu. Abu Hurairah pun tengok semangkuk. Kalau aku dengan Rasulullah, insya-Allah kenyang, cukup. Alhamdulillah, rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Nabi pun kata, Abahir. Abahir ni salah satu panggilan lah. Abu Hurairah dipendekkan jadi Abu Hir, bapak kucing jugalah. Abahir. Abu Hurairah kata, labbaika ya Rasulullah. Apa saja arahannya Rasulullah. Nabi kata, ni orang bagi susu ni semangkuk. Alhamdulillah. Abu Hurairah kata, wahai Abu Hurairah, panggil semua kawan-kawan kamu di Masjid An-Nabawi. Nak empas pintu ke tak empas pintu tuan? Tak makan daripada kemarin lagi. Dah tunggu Umar tak faham, tunggu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar tak faham, tengok Nabi faham. Dah faham, dapat susu semangkuk je. Dah dapat susu semangkuk, Nabi suruh pergi panggil semua. Lagu nak pi tak pi je ni kawan ni. No?
Nak bebai nak bebai tak bebai, arahan Rasulullah wajib diikuti. Kata Abu Hurairah, disebutlah hati dia, ini arahan Nabi. Kalau nak ikut makanan ni, untuk kami dorang pun belum tentu kenyang. Susu semangkuk. Dia pun pergi, tak tahulah hentak kaki ke dak apa ke kan. Semua ahli sufah, berapa puluh orang, semua mai. Dah mai semua masuk dalam rumah Nabi yang kecil tak saat ni. Nabi pun kata, Abu Hurairah, ingat kau nak suruh minum, persilakan mereka untuk minum. 2 kali duk geram, duk pegang mangkuk tu kan, duk genggam kuat ni. Dah lah suruh panggil semua, orang lain minum pula. Abu Hurairah kata, Nabi suruh aku untuk bagi semua dulu minum seorang-seorang. Ni duk gerak kan, gerak halkum ni, duk turun naik. Bagi kat orang pertama, gedeguk minum. Orang kedua gedeguk. Kata Abu Hurairah, bila sampai orang nombor 3, nombor 4, aku pun panjang sikit lihat tengok. Nak tengok tinggal banyak mana. Dia cerita, Abu Hurairah kata, aku pun panjang lihat, aku tengok banyak juga. Banyak. Mangkuk banyak mana. Sampailah habis semua pun balik. Fama baqiyah, kata Abu Hurairah, tinggal lagi yang tidak minum ialah aku dan Rasulullah. Lalu kata Nabi, wahai Abu Hurairah, minumlah, dan aku juga lapar seperti kamu. Nabi hari itu sama macam Abu Hurairah, lapar Nabi. Wahai Abu Hurairah, minum. Abu Hurairah ambil mangkuk, minum cara sunnah kan, bismillah apa semua, minum. Buat bagi kat Nabi lah, tapi nak lagi buat suara tu. Nabi kata minum. Dia pun tak kata tak apalah, macam malu-malu Melayu kan. Tak apalah duk tarik mangkuk ni. Dia bila Nabi kata minum, memang nak minum lagi. Dia pun ambil minum, bismillah, minum. Suara ke Nabi kata minum, Abahir ishrab. Dia pun minum. Dia suara ke Nabi kata ishrab. Kenyang dah. Tapi dah Nabi suruh minum lagi, dia pun minum lagi kali keempat. Dia pun bagi ke Nabi kata ishrab, minum. Dia kata, ya Rasulullah, seolah-olah setiap urat aku dipenuhi dengan susu. Kira dia minum ni lebih pada kenyang. Maka Nabi pun ambil. Lepas dia tak mau sudah dah, Nabi pun ambil bekas tadi, Nabi pun minum. Kata Abu Hurairah, bila Nabi letakkan bekas tu, aku melihat takat susu itu tidak berkurang sedikit pun. Dia mai pada langit tu, bukan mai tu daripada langit. Mukjizat Allah Ta'ala bagi pada hak makanan ni. Rupanya bila tengok cerita buku kisah mukjizat Nabi tentang makanan ni, banyak sangat. Binatang, satu unta jadi liang. Unta ni dia bekerja dengan satu keluarga Ansar ni. Kerja macam biasalah, bawa ayam apa semua. Satu hari jadi liang, mengamuk. Saya pernah tengok unta mengamuk, tuan. Kita duk tengok unta Arab duk tibai, buat tak heran kan. Kalau dia mengamuk sekali, unta dewasa ni, dia gigit orang, dia boleh angkat Arab tu, angkat tak belah ni. Ni dia gigit tau ni. Jangan bagi dia mengamuk. Saya duk tengok, 80 kilo ni orang ni. Ni dia gigit tau ni. Kalau unta mengamuk. Satu unta jadi liang, tak boleh nak buat apa. Pergi dekat, dia nak tokam, nak main pijak, nak tokam ni. Nabi lalu, sahabat kata, ya Rasulullah, boleh tak tengok Sat? Liang sangat ni. Nabi pun masuk. Dia kata, jangan pergi dekat ya Rasulullah, satgi dia kejar kamu, dia mencederakan kamu. Nabi kata, tak apa. Bila Nabi masuk, Nabi panggil unta tu. Unta tu tengok Rasulullah. Dia pun datang dekat dengan Nabi SAW. Lalu Nabi pun mengusap-ngusap ubun dia. Lalu unta tu pun duduk dan dia sujud kepada Nabi SAW. Sujud. Sahabat kata, ya Rasulullah,
unta ni benda tak berakal, tetapi dia boleh sujud kepada kamu, sedangkan kami berakal, kamilah yang lebih berhak untuk sujud kepadamu. Nabi pun sebut Allah mengharamkan satu orang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain. Hadis ni. Unta ni mai hak tadi liak ni, punya liak, punya garang, dia mai Nabi usap dia pun sujud depan Nabi. Kemudian dia pi, dan bermula daripada itu unta tu menjadi jinak macam biasa balik. Seorang sahabat Nabi nama Ya'la ibn Murrah, saya sebut dah saat ni, dia berjalan dengan Nabi satu hari, dia tengok 3 benda. Sampai satu tempat berjalan dengan Nabi, unta juga, tapi bukan unta liang, unta jinak ni. Bila Nabi lalu berdekatan dengan unta tadi, maka unta tadi dia bunyi, dia gerak-gerakkan kaki dia pun bunyi. Dia berjalan dekat dengan Nabi, kemudian air mata dia turun berlinangan. Unta tadi, kata Ya'la, seolah-olah Nabi bercakap sesuatu dengan unta tu, macam Nabi bercakap. Dan itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata seluruh makhluk yang berada pada 7 petala langit dan seluruh inci bumi mengenali bahawasanya aku adalah Rasulullah. Semua makhluk kenal aku adalah pesuruh Allah, semua makhluk. Sebab tu binatang hormat Nabi tahu kata Rasulullah, batu tahu kata Rasulullah, pokok tahu kata tu Rasulullah. Itu juga jin-jin dan syaitan tahu itu adalah pesuruh Allah. Rupanya unta ni dia mai teriak di tepi Nabi, dia pun bagi tahu, ya Rasulullah, Tuan aku suruh buat kerja banyak tapi bagi makan yang sedikit. Makan sikit dah, buat kerja banyak. Arab ni yang dengan binatang ni memang sampai hari ni kita boleh tengok lah. Waktu saya mengaji di Syria dulu, mereka masih menggunakan baral di jalan-jalan raya ni, baral. Kacuk di antara unta dengan himar, dia keluar baral. Kuat lah. Tapi punya duk suruh buat kerja ni, sampai empat kaki ni terbuka, jatuh di bawah. Lidah ni terkeluar, letih. Kita tengok ni sebab lah, kesian kan. Yang itulah yang banyak berlaku dan pernah berlaku pada zaman Nabi. Maka Nabi pun tanya, Nabi kata, siapa tuan ni, unta ni? Seorang Ansar mai, saya ya Rasulullah. Nabi kata, sesungguhnya unta ni telah mengadu kepada aku sebentar tadi, kasratal amal wa qillatal alaf. Kamu suruh dia buat kerja siang malam, akan tetapi kamu memberi makanan yang sedikit kepadanya. Ittaqullaha fih, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap para binatang. Jaga hak binatang, ra'i hak binatang, kasihanilah binatang. Maka sahabat tu pun mula daripada hari tu dia pun jaga elok lah binatang tadi, unta tadi. Kata Ya'la bin Murrah, dia pun meneruskan perjalanan dengan Rasulullah, terus berjalan dengan Nabi sampai satu tempat Nabi nak qada hajat. Bila Nabi nak qada hajat, Ya'la duduk jauh lah, kan duduk dekat dengan Nabi, dia pun duduk jauh, tapi dia duduk perhati Rasulullah. Maka dia melihat Nabi SAW mengarahkan 2 batang pohon untuk mendekati Rasulullah. Mukjizat Nabi menggerakkan pohon bercakap dengan pokok, mengarahkan pokok untuk beralih satu tempat ke satu tempat ni banyak pokok tuan. Nabi Sulaiman dia tak arah pokok, jin dengan manusia ya. Binatang, jin, manusia dan binatang. Rasulullah pokok dan kayu. Kata Ya'la bin Murrah, aku melihat Nabi memanggil pohon. Kemudian Nabi kata tunduk ke bawah dengan izin Allah. Nampak ayat Rasulullah ajak, tunduk ke bawah dengan izin Allah. Dia tak sama macam ayat penguasa pemerintah lain, tunduk dengan kuasa dia. Nabi kata tunduk ke bawah dengan izin Allah. Pokok tu tunduk merimbun ke bawah. Sebab Nabi nak qada hajat.
Kata Ya'la, kemudian Nabi memanggil pohon yang kedua. Pokok tuan, daripada situ bergerak mai. Tapi disebabkan kedua-dua pohon itu masih lagi kecil, Nabi kata bergabunglah kamu kerana Allah. Suruh duduk dekat. Lalu dua-dua pokok tu mai dekat dengan Nabi, kata Ya'la, dan dua-dua pokok tu pun tunduk depan Nabi. Bukan sujud, tapi dia nak bagi rimbun, apa nama ni, nak tutup Nabi, sebab Nabi nak qada hajat. Habis Nabi qada hajat, aku melihat Rasulullah mengisyaratkan dengan mukanya ke kanan dan ke kiri. Lalu kedua-dua pohon tadi berundang dan pergi ke tempat asal mereka. Ini kita baru dengar kan. Padahal Nabi menggerakkan pokok ni, mukjizat Nabi ni berbelah-belah kali. Sahabat tengok, macam-macam banyak di kalangan sahabat yang tengok. Ada satu badui, dia pergi depan Nabi dia kata, wahai Muhammad, apa benda luar biasa yang kamu ada untuk aku masuk Islam? Nabi pun tengok keliling, ada pokok kurma, ada setandan buah kurma, setandan. Nabi kata, kalau aku panggil tandan kurma tu mai menghadap depan aku, hang masuk Islam? Badui ni kata, ya, tandan kurma tuan, hadis ni sahih. Nabi pun bagi arahan kat tandan tu, turun kamu kerana Allah, dengan izin Allah. Tandan tu turun, bum, jatuh, sehingga membentuk bekas. Kata para sahabat, tandan kurma jatuh atas tanah, jadi bekas. Dia turun, mak jatuh. Kemudian dia bergerak mai depan Nabi. Kemudian dia perpatah balik, dia naik balik duduk tempat dia. Badui itu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So Islam tu, alhamdulillah kan? Ada badui seorang lagi. Badui ni maksudnya Arab yang pedalaman, orang asli Arab lah, duduk pedalaman. Dia buru dhab, biawak pada bahasa dia buru dhab. Dah dapat apa, dia pun pergi Madinah, pergi tengok orang duduk rumun Nabi, duduk dengar Nabi kuliah. Bila dia sampai dalam kuliah ni, para sahabat taklah beramai sampai macam ni, duduk kumpulan tu. Dia quick hadap belakang sekali. Dia kata, tu siapa dia? Badui ni, dengan pegang bewak. Badui ni Badui memang macam tu, dia tak protokol. Dia duduk daripada jauh lagi, dia cekak Nabi, wahai Muhammad, bagi sikit zakat hak Allah bagi. Dia tak ada protokol. Mai daripada memburu tuan, dengan bau, dengan apa ni, dia kilik ni, dia tanya kat sahabat tu siapa dia. Dia kata, tu lah pesuruh Allah, Allah pilih dia, sekian. Dengan bewak-bewak tadi, dia pun pergi depan. Ni Nabi duduk kuliah ni, tapi Nabi bukan jenis pengawal keluar ni. Badui tu mai, dia tak bewak tu depan tu. Dia kata, wahai Muhammad, adakah kamu pesuruh Allah, Rasulullah? Nabi kata, ya, ana Rasulullah, aku adalah pesuruh Allah. Wahai Muhammad, kalau bewak ni mengaku hang Rasulullah, aku mengaku hang Rasulullah. Tu dia. Nak buat macam mana tuan? Kita kalau ambil burung hak kita belah, latih dia, kamu Rasulullah, boleh dia bercakap kan? Burung hak kita belah ni, dia ambil mana-mana hala bewak tu, dia letak depan Nabi, dia tunjuk, wahai Muhammad, kalau bewak ni mengaku hang pesuruh Allah, aku mengaku hang kamu pesuruh Allah. Nabi pun tengok dhab tadi. Nabi kata, man ta'bud. Soalan pertama Nabi tengok tuan-tuan, Nabi ajak. Nabi kata kat biawak tadi, Nabi kata, siapa yang kamu sembah wahai dhab? Nabi tak kata aku siapa, bagi tahu saat dia ni. Tu belagak sikit. Nabi kata, man ta'budu, siapa yang kamu sembah wahai dhab? Semua makhluk menyembah dan bertasbih memuji Allah. Lalu jawab dhab tadi, allazi fis samai arshuh wa fil ardi sultanuh. Kata para sahabat, semua kami yang berada dalam majlis itu,
mendengar biawak itu bercakap dengan bahasa yang dapat kami fahami. Bahasa Arab. Bila Nabi tanya, wahai biawak, wahai dhab, siapa yang kamu sembah? Jawab dhab itu, aku menyembah yang di langit arasnya dan di bumi kesultanannya, Allah Azza wa Jalla. Lepas tu baru Nabi tanya, faman ana, aku ni siapa wahai dhab? Dhab tu pun jawab, anta rasulu rabbil alamin, kamu adalah pesuruh Tuhan kepada sekalian alam, wa khataman nabiyyin, wa khatamun nabiyyin, dan kamu adalah penutup kepada segala nabi. Maka Badawi itu pun dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Jadi yang itulah antara sedutan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yang saya rasa takat tu dulu untuk dikongsikan. Lain tu banyak sangat lagi yang diberikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia nombor 1 di sisi Allah, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang baik daripada Allah SWT, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.